apa yang boleh dipelajari daripada pengundi Australia? Pemimpin Parti Liberal Australia, Scott Morrison, mengaku kalah selepas pilihan raya negara itu. Pemimpin pembangkang Labor Party atau Parti Buruh, Anthony Albanese, telah menamatkan hampir sedekad pemerintahan konservatif dengan sokongan bebas kumpulan pro-alam sekitar. Keputusan itu menunjukkan gabungan Liberal Nasional Morrison telah dihukum oleh pengundi di Australia Barat dan kerusi bandar yang terdiri daripada golongan mewah. Malam ini saya telah bercakap dengan Ketua Pembangkang dan Perdana Menteri yang akan datang, Anthony Albanese, dan saya telah mengucapkan tahniah atas kemenangannya dalam pilihan raya petang ini, kata Morrison yang meletakkan jawatan sebagai ketua partinya. Dasar Scott Morrison hancur dibedil kumpulan Greens dan Teal Independent yang berkempen mengenai dasar integriti, kesaksamaan dan menangani perubahan iklim. Pemimpin Parti Hijau atau Greens, Adam Bandt, yang memenangi kerusi bandaraya Melbourne, berkata perubahan iklim merupakan isu besar bagi pengundi. Rakyat Australia juga bosan dengan kadar inflasi yang mencanak naik dan bayaran gaji yang lembap di samping masalah pengangguran yang dihadapi mereka. Kerajaan pimpinan Scott Morrison menanggung akibat daripada tuntutan rakyat untuk melihat perubahan dasar bagi menangani isu perubahan iklim, kos sara hidup yang meningkat dan integriti. Apakah yang boleh kita belajar daripada kekalahan Scott Morrison ini? Menurut Indeks Persepsi Rasuah CPI yang dikeluarkan oleh Transparency International pada 2021, Australia mendapat skor 73 dan berada dalam ranking ke-18. Itu pun rakyat Australia sudah tidak boleh terima. Amat memalukan bagi Malaysia yang mendapat skor 48 dan ranking 62. Tetapi pemimpin UMNO, BN, PAS dan GPS masih merasa mereka sahaja yang terbaik untuk meneraju pemerintahan negara ini. Paling malang apabila mereka masih diagung-agungkan, kononnya demi agama dan bangsa. Namun bagi pengundi Australia, mereka tidak melihat kaum sebagai satu perkara yang menghalang untuk berubah menjadi lebih baik. Ini dapat dilihat apabila Sam Lim, seorang kaum Cina berasal dari Malaysia, turut terpilih sebagai ahli parlimen bagi mewakili Parti Buruh Australia. Beliau memenangi kerusi Tangney di Perth, Australia, mengalahkan Ben Moulton dari Parti Liberal. Pada tahun 2002, seorang wanita kelahiran Kota Kinabalu, Penny Wong, terpilih sebagai ahli Senat Australia yang dipegangnya sehingga sekarang. Sebelum ini, Australia juga mengamalkan dasar perkauman kulit putih yang melarang kemasukan imigran bukan kulit putih ke negara berkenaan, namun ia dihapuskan pada tahun 1949 dan 1973. Ini bukan bermakna Australia tidak pernah mengalami rusuhan kaum seperti yang pernah berlaku di pantai Cronulla, Sydney pada tahun 2005. Namun semua ini gagal dijadikan tunggangan untuk memupuk sikap perkauman majoriti pengundi di negara tersebut. Pengundi Australia menuntut ketelusan, integriti, dasar mantap dalam menangani perubahan iklim selain meraihkan aspek kepelbagaian budaya. Tidakkah rakyat Malaysia, khususnya kaum Muslim yang merentasi pelbagai kaum, merasa malu dengan rakyat Australia jika masih memilih pemimpin yang bersifat perkauman, kononnya kerana Melayu Islam. Sedangkan ramai di antara pemimpin-pemimpin ini tidak cekap selain hanya sibuk mengkayakan diri sendiri dan keluarga. Sementara itu, ada pula pihak yang berteriak menentang rasuah dan kleptokrasi tetapi enggan membentuk penyatuan bersama pembangkang, kononnya hendak menjadi kuasa ketiga. Hakikatnya pemimpin politik sedemikian hanya akan mengekalkan pihak yang kononnya mereka tentang itu untuk terus berkuasa. Berhentilah berpura-pura. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Segmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom channel, moving forward, sharing a new experience.